Oleh itu, rakan-rakan yang lain telah bercakap, saya ulang lagi sekali. Banyakkan orang-orang profesional dalam hal mengendalikan terutama hal perniagaan. Misalnya bila LTAT, waktu itu dibawa seorang wanita yang cukup profesional. Dia beritahu saya, WB kita kena istihar keuntungan yang sebenar. Tak sampai pun 3%. Ya, orang akan maki kita, orang akan hentam kita, tak apa. Yang pentingnya kita mulakan membuat satu audit forensik dan mengemukakan yang sebenar keuntungan LTAT. Dan selepas itu saya lihat orang profesional itu tak ada lagi di situ selepas kerajaan bertukar. Yang penting saya sebut di sini, orang-orang profesional ini penting sebab saya mengambil nasihat daripada orang profesional. Bukan orang profesional ambil nasihat daripada saya dalam nak mengendalikan sesuatu perkara. Kalau tidak, kita akan lihatlah apa yang berlaku sekarang ini. Misalnya, jawatan kuasa khas yang menyiasat hal LCS ini. Diberitahu 1 bilion tak dapat dikesan. Perlu buat forensik audit untuk mengetahui ke mana wang itu pergi. Dan semuanya di antaranya terlibat wang LTAT yang pemegang saham utama di situ. Baik itu kita lihat, nak angkat martabat mereka ini perlu dipulihkan. Kami dulu masa sekolah, Tan Sri, kami hafal nama-nama pemimpin Angkatan Tentera. Siapa Panglima, siapa Ketua Terus Tentera Udara, Sulaiman Sujak. Siapa Tentera Laut, Tanah Balasinggam. Siapa Ketua Terus Angkatan Tentera, Osman Jiwa. Sekarang kalau kita pergi sekolah-sekolah, kita tanya budak sekolah, siapa ketua-ketua tentera ini? Mereka tidak tahu. Karena kedudukan mereka makin hari makin rendah, makin hari makin rendah. Sebab itu tanda penghormatan pada veteran. Saya tak pernah buang ni veteran ni di baju saya di mana saya pergi, dalam negeri atau luar negeri. Sebab saya lihat veteran di Malaysia ini mesti kita angkat mereka. Kita kena usaha, bukan mereka perlu merayu setiap tahun untuk meminta belas kasihan dan sebagainya. Perlu mereka dihormati seperti kalau kita pergi ke UK, di airport sudah dihadiahkan kepada kita bunga popi, tanda penghargaan mereka kepada veteran. Begitu juga di Amerika, New Zealand dan di Australia. Bagi kita di sini, bila veteran turun tunjuk perasaan menuntut sesuatu, sebenarnya bukan kementerian yang ada sekarang. Kita semua bertanggungjawab. Bagaimana keadaan mereka perlu kita pulihkan. LTAT yang sahamnya besar dan semua pemegang saham itu yang melaburnya adalah tentera dan bekas tentera perlu diberi keutamaan-keutamaan dalam projek dan mereka mesti dikendalikan secara profesional. Saya pun tidak faham kenapa misalnya kenapa LTAT ada masalah dalam projek untuk meneruskan projek laluan Kelang Valley. Kelang Valley kenapa ada masalah dan kenapa tidak diselesaikan dengan begitu cepat. Ini menyebabkan semangat mereka yang melabur dalam LT itu semakin hari semakin lemah, semakin hari semakin lemah. Sebab itulah kita harap blame ini, kita boleh blame orang tu, boleh blame orang ni. Kita blame terus, yang menyeleweng terus disiasat, tapi mesti ada azam bagaimana untuk berusaha untuk mengangkat martabat Angkatan Tentera, bekas-bekas tentera, pasukan keselamatan ini secara bersungguh, secara bersama. Tak kira di pihak pemerintah atau di pihak pembangkang. Memanglah yang kalau ikut laporan di sini, laporan yang dibuat oleh rakan-rakan kita dalam PAC, mereka mahu supaya SPRM taklah meneliti semula dan membuat siasatan terhadap isu-isu yang berbangkit dalam laporan siasatan jawatan kuasa khas. Banyak lagi sebenarnya laporan jawatan kuasa khas ini yang saya sempat melihatnya tetapi tidak dapat diberi kepada orang ramai kerana ia masih dalam siasatan dan tidak boleh diberi kepada orang ramai. Termasuklah hal keselamatan negara. Tetapi ia perlu diambil perhatian sesungguhnya sebab imej mereka ini perlu dibina dalam keadaan negara yang dijangka akan maju semula pada masa akan datang bila bertukar parti pemerintah nanti memerintah Malaysia. Dan kedudukan Angkatan Tentera ini mesti diangkat martabat mereka termasuklah pada veteran. Itulah yang saya harapkan. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat.